Potong anggota badan, pukul menggunakan alat tajam atau keras serta melemaskan haiwan di dalam mesin basuh. Dan itu antara kes penganiayaan haiwan yang pernah dilaporkan di Malaysia. Dan lebih menyedihkan, pelaku selalunya terdiri daripada orang dewasa dan ada yang dengan bangga merakamkan penderaan terhadap haiwan dan memuat naiknya di laman sosial. Jadi pencinta haiwan berpandangan kes penderaan apa jua jenis haiwan sewajarnya ditangani sama seperti kes jenayah berkaitan manusia. Jadi wartawan Tun Julia Muhammad Tahir ada laporannya. Satu, dua, tiga. Kebajikan haiwan kini menjadi keutamaan dalam undang-undang di Malaysia. Namun sampai bilakah kita hanya mahu bergantung kepada penguatkuasaan undang-undang? Bukankah berkasih sayang sesama makhluk itu fitrah sebagai seorang manusia? Penderaan haiwan ni secara sengaja memang salah lah. Jadi masyarakat tidak boleh sewenang-wenangnya kecuali kalau kita ni berada dalam keadaan terancam. Untuk generasi muda ni, kalau kita terapkan semangat cintakan haiwan dengan pada usia yang kecil, kita ajar adik-adik ini untuk memelihara haiwan, secara tak langsung akan memberi tanggungjawab kepada mereka. Di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015, mana-mana individu yang didapati bersalah melakukan penderaan atau kekejaman terhadap haiwan boleh didenda maksimum RM100,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya. Walaupun rekod Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV mencatatkan kes penderaan haiwan di seluruh negara menurun sejak 2 tahun kebelakangan ini, namun jumlahnya masih besar dengan 268 aduan dan 3,045 tindakan operasi dilakukan hingga Ogos 2020. Saya sendiri menyeru masyarakat di mana jua supaya jangan diamkan tentang jenayah haiwan ini. Perlu laporkan segera, namun perlu ada elemen-elemen yang lengkap seperti bukti jasad ataupun bangkai haiwan yang dibunuh, maklumat lengkap seperti lokasi, alamat, kenal pasti pelaku dan jika perlu ada rakaman CCTV dan sebagainya. Akta Kebajikan Haiwan 2015 ini memperuntukkan sebanyak 21 keadaan atau senario di mana antaranya jika kita mempunyai haiwan, contoh kucing atau anjing, kita tidak memberi makan, kita tidak memberi minuman, kita mendera secara fizikal, secara mental. Kadang-kadang kita ingat undang-undang ni hanya skop kepada haiwan peliharaan saja. Tidak. Ya, haiwan-haiwan yang terbiar, haiwan-haiwan yang contoh kucing jalanan contohnya, haiwan atau anjing terbiar, kita pun tidak boleh simply mendera atau memzalimi mereka. Sekiranya itu berlaku, ia juga termaktub ke dalam undang-undang di bawah Akta Kebajikan Haiwan ini. 4 Oktober merupakan tarikh penting buat pecinta haiwan. Hari Haiwan Sedunia yang mula diraih di Florence, Itali pada 1931 bertujuan menyediakan platform kepada golongan yang membela hak haiwan untuk bersatu dalam isu-isu berkaitan. Meskipun tidak disambut secara besar-besaran di Malaysia, kewujudannya wajar diiktiraf demi meningkatkan kesedaran rakyat. Usaha mencapai status negara maju tidak seharusnya dilihat daripada aspek pembangunan semata-mata. Sebaliknya, diiringi dengan pemikiran dan mentaliti kelas pertama. Tidak terkecuali menitik beratkan kepentingan nilai kebajikan terhadap haiwan. Tun Julia Muhammad Tahir, Berita RTM.